Tumpat. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya hanya berhajat untuk bercakap ringkas sahaja dalam perbahasan Rang Undang-Undang Keuangan 2007 ini. Saya yakin sahabat saya yang berhormat Kepong akan memberikan ulasan yang mendalam tentang keseluruhan pasal-pasal yang ada dalam Rang Undang-Undang ini. Saya merujuk khusus kepada pasal 12 iaitu meminda Seksyen 46 Akta Ibu berkaitan dengan fees dengan izin expand dasar. Kita tak perlu dengan izin sebab naskah teks ini pun dalam bahasa Inggeris dan dah bertahun-tahun Datuk Yang di-Pertua saya menegur kerajaan kenapa rang undang-undang kita masih lagi dalam bahasa Inggeris. Negara kita sudah 50 tahun merdeka dan kerajaan dan jabatan-jabatan kerajaan yang berkenaan khususnya Jabatan Peguam Negara lebih berminat pergi ke mahkamah-mahkamah rendah atas kes-kes jaminan terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan yang amat kecil tetapi tidak menumpukan langsung untuk meminda rang undang-undang yang sedia ada supaya bahasa Inggeris itu digantikan dengan bahasa negara kita. Nak dipanggil bahasa Malaysia panggillah, tapi sepatutnya kalau Greek ada bersama akan membantahnya dan sepatutnya harus dinamakan bahasa Melayu. Datuk Yang di-Pertua, pindaan ini memberikan kepada individu peluang untuk menuntut potongan cukai sejumlah maksimum RM5,000 daripada cukainya untuk tujuan sebagaimana yang tertulis dalam rang undang-undang ini. Fees expended in that basis year by that individual on himself for 1. Any course of study up to tertiary level other than a degree at master's or doctorate level undertaken for the purpose of acquiring law, accounting, Islamic financing, technical, vocational, industrial, scientific or technological skills or qualifications. Or 2. Any course of study for a degree at master's or doctorate level undertaken for the purpose of acquiring any skill or qualification. Saya bersetuju Datuk Yang di-Pertua pada dasarnya supaya peluang untuk menambahkan ilmu dan peluang untuk memperolehi pendidikan diberikan kepada rakyat kita, dan cara untuk menyokong usaha ini ialah dengan memberi peluang supaya cukai mereka itu dipotong atau dikurangkan untuk tujuan begitu. Jadi ini saya fikir suatu usaha yang baik. Tinggal lagi yang saya persoalkan ialah dua perkara. Pertamanya, RM5,000 ini adalah suatu jumlah yang sangat kecil berbanding dengan kos pendidikan negara kita yang amat tinggi sekarang. Saya dengan itu mendesak pihak kementerian supaya menimbangkan kaedah-kaedah dan cara-cara lain supaya kos ini dapat dikurangkan. Sama ada ialah mengekalkan potongan RM5,000 ini dan dicampur dengan dasar-dasar insentif-insentif kerajaan kepada institusi-institusi pendidikan tinggi itu untuk memberi insentif kepada mereka jika mereka mengadakan kursus-kursus untuk orang-orang yang berkedudukan sedemikian dan sebagainya. Ianya akan membantu melalui insentif-insentif tambahan kepada institusi-institusi khususnya IPTS tersebut. Jadi saya ingin mencadangkan supaya tindakan itu diambil dan saya menyeru supaya masyarakat kita mengambil peluang untuk menggunakan peluang untuk mendapat pendidikan, sama ada yang tidak mempunyai ijazah langsung ataupun orang yang sedang bekerja, sama ada di syarikat-syarikat swasta ataupun di jabatan-jabatan kerajaan. Saya amat yakin jika anggota masyarakat kita, jika pegawai-pegawai kerajaan kita mempunyai pendidikan yang tinggi, mereka akan menjadi pegawai-pegawai yang lebih baik, yang lebih berhemah, tidak menahan menangkap orang sewenang-wenangnya hanya kerana mereka pegawai polis di mana-mana tempat sekalipun, tetapi akan menggunakan ilmu yang mereka perolehi dan
dapati itu dengan cara yang lebih baik dan dapat menjadi manusia yang lebih sempurna, insya-Allah. Seterusnya ialah di pasal yang ke-12 juga, iaitu tentang potongan. An amount limited to a maximum of 3,000 ringgit deposited in that basis year by that individual for his child into the scheme Simpanan Pendidikan Nasional account established under the Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional Act 1997. Datuk Yang di-Pertua, ini potongan semaksimum RM3,000 rasanya tiap-tiap tahun untuk tujuan pendidikan anak-anak kita. Satu lagi dasar yang saya rasa perlu kita sokong, tapi saya ingin sekali lagi menanya, apakah pendirian kerajaan dan Kementerian Pendidikan Pelajaran tentang pendidikan anak-anak kita? Dahulunya zaman saya dan ramai di sini, kita berpeluang untuk mendapat beasiswa-beasiswa. Sama ada mengikut dasar-dasar dan ciri-ciri perkara-perkara perlembagaan yang tertentu kita dapat beasiswa, ataupun atas merit kita akan dapat beasiswa. Sama ada pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan tertiary dengan izin universiti. Ini kita telah nak menginstitusikan untuk selama-lamanya, seolah-olah bahawa kerajaan tidak ada lagi dasar untuk memberi beasiswa kepada anak-anak negara kita ini. Jadi ini saya fikir perlu difikir dan ditimbangkan oleh pihak kerajaan supaya ianya tidak seharusnya digunakan untuk untuk menjadikan kerajaan tidak bertanggungjawab memberikan pendidikan percuma yang sebenar-benarnya, bukan sahaja potong yuran sekolah yang RM4.50 setahun ataupun sekolah menengah RM9 setahun. Itu tidak ada kesan kepada rakyat, dan rakyat ingin merayakan pesta pendidikan percuma bermula tahun 2008, tapi dengan potongan hanya RM4.50 ianya tidak berbentuk apa-apa perayaan bagi rakyat. Terima kasih.